Jom aku nak buat dengan apa ni. Ini memang betul-betul Muhyiddin cari pasal daripada awal lagi. Memang Mahathir cari pasal. Mereka yang cari penyakit. So hampa kena hadap lah sebab hampa dah buat. Rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar. Bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Anda dengar sendiri tadi, 700 juta lebih daripada yang ditawarkan oleh Nazar dan Berjaya pada waktu itu. Siapa Perdana Menteri tahun 1999 dan juga Menteri Kewangan? Mahathir. Okay, kita pun tahu. Tetapi Azam Baki dia tak extendkan. Tapi sebenarnya kalau kita perasan bahawa perkara tersebut berkemungkinan juga akan kena kepada Muhyiddin Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa ni kes Muhyiddin ni. Tak habis-habis lagi dia ni. Kan, selagi Muhyiddin tak masuk penjara, dia tak, ataupun dia tak dapat lari macam menantu dia, selagi itulah Muhyiddin dia pening. Ni yang terbaru, dia minta pasport dia nak pergi Thailand, dia nak pergi rasmikan kedai makan baru lah, restoran baru yang akan dirasmikan oleh Muhyiddin Yassin. Tapi yang sebenar-benarnya aku nak abang pergi kat hampa. Muhyiddin tengah serabut sekarang ni, nak abang pergi kat hampa. Dia tengah serabut gila-gila sekarang ni. Bukan sebab apa, sebab kes dia banyak sangat. Bukan jerung-jerung. Ni pengawal SPRM ni sedang membelok kiri, membelok kanan, duk kepung Muhyiddin kiri, duk kepung Muhyiddin kanan. Depan Muhyiddin adalah mahkamah. Belakang pada mahkamah tu ada penjara. So lo ni, Muhyiddin dia nak pergi kiri tak boleh, dia nak pergi kanan tak boleh. Kalau dia pergi depan, jumpa mahkamah. Belakang mahkamah ada penjara. Itu yang ditakuti oleh Muhyiddin Yassin. Dengan kes yang terbaru yang Datuk Seri Anwar Ibrahim pun sebut, SPRM pun sebut. Ini ni berkaitan kes yang Muhyiddin ni terkait dengan Mahathir. Daripada zaman 80-an. Dan SPRM dan Anwar Ibrahim nak sangat-sangat SPRM siasat daripada zaman Anwar Ibrahim menjadi Menteri Kewangan dan Timbalan Perdana Menteri. Wish, Anwar jadi Timbalan Perdana Menteri waktu tu. Anwar menjadi Menteri Kewangan tu waktu tu. Tapi macam mana ni boleh berlaku kebocoran wang ni? Macam mana boleh jadi sakau-sakau ni? Di zaman Anwar menjadi Menteri Kewangan. Macam mana tu? Jadi Anwar sendiri yang minta SPRM siasat syarikat Speko ni untuk kereta penjawat awam. Penyediaan syarikat Speko ni dia menyediakan kereta untuk penjawat awam di dalam negara kita. Ada berlaku. Sebelum ni Nazar dapat. Selepas bertahun-tahun tu naiklah Muhyiddin Yassin sebelum naik Muhyiddin Yassin menjadi macam Perdana Menteri, zaman Mahathir asalnya dapat dekat Kia. Dapat dekat Nazar. Dapat dekat syarikat Nazar dan kos maintenance, kos apa semua murah. Murah berbeza 700 juta. Dan apabila naiknya dekat kerajaan tumbang, tiba-tiba Mazli Malik kena pecat apa semua depa lantik balik syarikat yang Mahathir pernah lantik dah. Jadi tak apa, jom aku nak buat dengan apa ni. Ini memang betul-betul Muhyiddin cari pasal daripada awal lagi. Memang Mahathir cari pasal, mereka yang cari penyakit. So hampa kena hadap lah sebab hampa dah buat. Hampa kena hadap. Ini semua asbab perbuatan hampa. So aku akan bawa Iswadi Moni, dia akan bentangkan kepada kita dan dia akan bawa sekali ucapan dan hujahan daripada bekas Menteri Pendidikan berkaitan Speko ni. Asalnya tujuan utama Mazli Malik letak jawatan ke apa semua tu ada sebab. Ada disebabkan kes ni Kes yang aku nak berkongsi dengan hampa ni Iswadi Moni akan berkongsi dengan kita ni. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi. Aku akan bawa dua part. Part waktu Iswadi dia bagi hujahan dan juga dia bawa dia punya podcast bersama dengan Mazli Malik dan hujahan dia yang terbaru soal Speko. Speko. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswadi Moni. Kenapa tiba-tiba keluar cerita ini? Keluar cerita ini
kita akan pergi tengok perkara tersebut. Selepas kita baca ini, ni saya baca ini dulu. Saya patutnya baca ini dulu tadi. Hamzah tak sebut kenyataan Dr. Mahathir bincang dalam mesyuarat PN. Mesyuarat PN minggu ini, Presiden Gerakan Dominic Lau berkata dia akan mendesak gabungan itu untuk mengecam Dr. Mahathir berhubung kenyataan bernada perkauman yang dikeluarkan terhadap masyarakat India di Malaysia. Bagaimanapun sama ada perkara itu dibangkitkan atau tidak, atau ada sebarang keputusan dibuat tidak jelas. Dalam kenyataan berkenaan mesyuarat itu malam tadi, mesyuarat Setiausaha Agong PN, Hamzah Zainuddin tidak menyebut jika perkara itu dibincangkan. Sebaliknya Hamzah berkata, mesyuarat itu membincangkan masalah kos sara hidup. Majlis tertinggi membincangkan situasi terkini beban sara hidup yang semakin mendesak, termasuk isu kenaikan taraf air dan suara mendesak kerajaan persekutuan supaya memberi keutamaan kepada isu ekonomi dan menyelesaikan masalah rakyat, katanya. Tuan-tuan, saya lawak juga tengok PN ni. Dia meeting. Dia kata isu ekonomi, isu tarif air supaya kerajaan persekutuan bagi utamaan kepada ekonomi dalam selesai masalah rakyat. Tetapi negeri yang paling mendesak untuk minta kenaikan tarif ni adalah Kelantan, Kedah dan juga Terengganu. 3 negeri ni paling mendesak minta kenaikan air. Tapi kemudian dia kata kerajaan persekutuan tak wajar berbuat demikian. Seolah-olah dia kata demikian. Tetapi kenapa Dominic Lau sekarang ni mendesak supaya PN pergi kecam Mahathir? Dia simple je tuan-tuan. Sebab Mahathir sekarang ini sudah menyinggung perasaan kaum India. So bila sudah menyinggung perasaan kaum India, Dominic Lau ni, yalah dia bukan Melayu kan, satu. Kedua, dia sepatutnya bertanggungjawab. Gerakan ni bertanggungjawab untuk nak memenangi hati orang bukan Melayu. So dengan kenyataan Mahathir yang sekarang ini bersama PAS, tindakan tersebut sebenarnya is very damaging for Perikatan Nasional, terutama di kalangan orang bukan Melayu. Alright. So balik kepada cerita Saleh Keruak tadi tu, apa orang kata, berkenaan dengan orang kaya yang tak sepatutnya jadi terlalu kaya. Okay. Saya sentuh tentang kenyataan daripada Anwar Ibrahim berkenaan dengan bukan senang nak tangkap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan senang mau siasat tun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini berkata bukanlah mudah untuk menjalankan sebarang siasatan terhadap golongan kenamaan. Justru beliau meminta rakyat supaya menyokong usaha kerajaan dalam menyiasat golongan atasan termasuk individu yang bergelar tun berhubung kecurian dana kerajaan. Kami akan kejar penyangak itu. Saya tidak peduli bila kita nak ambil tindakan ke atas golongan tersebut. Rakyat marah. Perdana Menteri ini sangat kasar. Dia kata macam tu. Sangat kasar dia kata. Now, bagi saya aneh. Sepatutnya kamu sokong. Allah. Bukannya senang tahu mau siasat tun. Dia berkata beliau. Siasat ketua kampung senang. Siasat cikgu sekolah lagi senang. Saya mau siasat orang kaya yang besar-besar curi duit. Ingat senang ke? Tak senang. Kita mau jaga negara ini. Jangan bagi orang curi harta rakyat, katanya. Pada 17 Januari, SPRM mengesahkan pihaknya mengambil keterangan daripada seorang anak bekas Perdana Menteri Mahathir berhubung perniagaan pada akhir 1990-an. Sebelum itu, isteri Tun Daim, Tuan Puan Naimah Abdul Halid dan 2 anaknya hadir ke pejabat SPRM dipercayai membantu siasatan berkaitan Menteri Keuangan dan Ahli Perniagaan. Dalam masa yang sama, SPRM serbu kediaman Tan Sri berhubung siasatan projek fleet. SPRM menyerbu kediaman seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri semalam bagi siasatan dakwaan rasuah pemerolehan bekalan dan mengurus fleet kenderaan kerajaan Malaysia bernilai 4.5 bilion ringgit. Turut diserbu adalah syarikat termasuk salah satu daripadanya syarikat pembekal kenderaan kerajaan. Laporan media memetik Ketua Suruhanjaya SPRM Azam Baki mengesahkan serbuan. Utusan Malaysia melaporkan lebih 100 akaun persendirian dan syarikat yang di bawah kawalannya diperoleh SPRM bagi siasatan lanjut. Bagaimanapun tiada pembukaan akaun dibuat. Sejak 1993, Spangko memegang konsensi membekal dan mengurus kenderaan kerajaan. Namun, apabila kontrak tamat pada 2019, tender dibuka dan dilancarkan. Berjaya Group dan Nazam membentuk konsensi dan menggondol kontrak itu melalui LOI pada tahun itu. Bagaimanapun, LOI itu ditamatkan pada 2020 zaman Muhyiddin Yassin dan tender dianugerahkan kepada Spangko. Pada Julai lepas, pengasas Berjaya Vincent Tan memfail saman terhadap Kementerian Keuangan dan Spangko berhubung LOI yang ditamatkan. Tan juga mendakwa
kontrak tersebut dianugerahkan kepada Spenco walaupun harga yang ditawarkan itu lebih tinggi, iaitu 700 juta. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan, saya ada satu interview yang saya buat dengan Dr. Mazli Malik berkenaan dengan isu ini. Mari kita dengar. Daripada Berjaya pergi saman kerajaan daripada isu Spanco. Isu Nazar dan Berjaya di reject LOI, kemudian dapat kepada Spanco. Okey, kita pun terkejut juga macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. What happened? Mungkin boleh cerita. Ini sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi kalau mereka tahu isu ni, mereka akan timbul satu persoalan besar, bersih ke Mahyudin ni? Yes. Apa yang berlaku? Tadi yang disebutkan, dia panggil tender fleet car. Fleet car itulah, iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai, yang mana sebelum ini company bernama Spenco selama beberapa tahun mereka dapat kontrak mereka habis 2019. Dan bila buka tender, akhirnya shortlisted 3 company. Yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet. Sebab dia melibatkan 4 billion. 4 billion. Jadi bila dibawa ke kabinet, kita lihat yang mana paling murah. Satu, dan mana servis paling bagus. Dan bila kita bincang antara 3 ni, yang paling murah ialah Nazar Berjaya. Nazar Berjaya lah. Nazar. Waktu tu Nazar lah. Yalah. Sebab kita nampak ada syarikat kereta. Nazar, mereka paling murah. Dan servis mereka bagus dan mereka punya cawangan untuk servis center semua. Yang paling mahal Spenco. Jarak beza antara Nazar dan Spenco 700 juta. Bukan 700 ringgit. Bukan 700 ribu, 700 juta. Okey. Akhirnya kabinet putuskan Nazar dapat. Kabinet 2019. 2019 Nazar Berjaya dapat. Bila bertukar kerajaan selepas Sheraton, siapa tu? Pada waktu itu kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin tukarkan, dia batalkan Nazar, berikan kepada Spenco yang 700 juta lebih mahal. Persoalannya, dan ini telah dibawa oleh Datuk Seri Anwar waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen, kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal, di waktu kita tak ada duit? Waktu COVID, di waktu rakyat menderita, apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involve. Kan? Ini saya ingat, kalau takkan tak ada duit involve ni, kata-kata siapa tau? Ini saya terpaksa cerita lah, live ni, kata-kata bosku Najib. Oh yes, dia bangkitkan benda tu. Takkan tak ada duit involve, dia kata takkan tak dapat sesuatu. Dia tak cakap dekat Parlimen. Tetapi ketika perbualan, dia dah ajak saya ke rumah dia. I see. Waktu tu saya tengah bincang untuk minta dia sokong plan pendidikan pasca Covid. Sebab kita lihat pada waktu tu menteri kerajaan di bawah Mahyudin dan juga menteri Razi Jidin tak buat plan post Covid. Negara dunia lain semua selepas Covid mereka buat long term plan. Sama ada reform plan ke correction plan ke apa. Ni kerajaan kita tak buat. Dah lah tak buat. Kerja je tutup tutup sekolah buka sekolah. Tutup sekolah buka sekolah. Kemudian suruh cikgu buat report. Cikgu buat report suruh buat yang elok-elok semua. Kan? Jadi memang menderita. Cikgu dengan mereka punya sakit belakang, burn out semua tak diambil peduli. Budak-budak terbiar. Jadi tak ada ni. Jadi saya buat plan pendidikan. Saya pernah bentangkan, saya pernah lihat dekat Parlimen pun saya buat, dan saya berjumpa dengan semua ketua-ketua parti. Jumpa dengan Datuk Zaid Amin. Okay. So Dr. Mazli Malik pun telah tentang isu Spenco tersebut. Dan tuan-tuan dah dengar sendiri tadi, 700 juta lebih daripada yang ditawarkan oleh Nazar dan Berjaya pada waktu itu. So soalan dia, kata Najib bagi tahu dengan inilah dengan Dr. Mazli, takkan tak dapat apa-apa. Takkan tak dapat apa-apa. Okay. Kenyataan daripada SPRM, rumah pemilik syarikat Spenco diserbu SPRM. SPRM menyerbu seorang ahli perniagaan bergelar Tan Sri malam tadi berkenaan siasatan kontrak pembekalan dan pengurusan kenderaan menurut laporan utusan Malaysia. SPRM turut menyerbu 4 syarikat yang terlibat dalam kontrak dikatakan bernilai lebih
4 bilion ringgit. So tuan-tuan, nampak gayanya kerajaan ni sangat serius dalam nak menangani isu ini. So adakah akan ada kena dengan seseorang di dalam PN? Mungkin Muhyiddin Yassin, mungkin broker dia. Wallahu alam. Kita tunggu je lah apa yang akan berlaku. Dan kita pelik tuan-tuan bagaimana yang dikata bersih kan, ingat tuan-tuan best kan, bersih stabil boleh bagi lebih 700 juta kepada Spanko. Ada yang kata kat saya, ada yang berhujah. Dia kata apa? Dia kata, Tan Sri Vincent Tan tu Cina, Abi Nazar tu okey lah tuan-tuan. Tan Sri yang ni pun, Spanko ni pun Cina juga, jangan tak tahu, bukan Melayu. yang dia sebut Tan Sri tu. Tuan-tuan nak tahu Tan Sri tu siapa? Tuan-tuan pergi ke Spanko punya website, tuan-tuan tengok ada satu nama Tan Sri kat situ. Tuan-tuan nampaklah siapa yang saya maksudkan. Tuan-tuan, kita sekarang ni dalam usaha nak melawan dan menentang arus yang besar ni dalam kita nak going against corruption. Ni antara our main business is actually corruption. Di samping our main business adalah meningkatkan pendapatan rakyat. Untuk tempoh 2023 kita sebenarnya telah melakukan dua perkara. Yang pertama, kita telah berjaya meredakan kadar inflasi. Kadar inflasi itu diredakan sehingga 1.5%. Itu yang pertama. Tetapi kadar inflasi yang diredakan tak cukup kalau pendapatan tidak meningkat. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun ini kerajaan telah mengkaji balik gaji pegawai-pegawai kerajaan dan insya-Allah implementasinya, kalau tak silap saya, pada tahun ini untuk pegawai kerajaan akan dapat tangga gaji baru, dan dalam masa yang sama gaji progresif juga diperkenalkan, dan insya-Allah berkemungkinan pada 2025 gaji progresif itu akan mula dilaksanakan. 2024 ni 23 kajian, 24 penerapan, dan juga mungkin ada detail-detail yang perlu nak di fine tune, mungkin juga testing dan sebagainya. 2025 nanti kalau tak silap saya adalah pelaksanaan gaji progresif, di mana ada kerajaan memberikan bantuan kepada syarikat-syarikat swasta yang ingin menambah atau meningkatkan taraf ataupun jumlah gaji pekerja mereka. Okey tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pemimpin dia sendiri. Okey, berita seterusnya, SPRM akan siasat bekas Perdana Menteri, Menteri Keuangan terbabit kes Spanko. Menteri Keuangan siapa tuan-tuan? SPRM akan menyiasat semua yang terbabit dalam membuat keputusan penganugerahan kontrak perolehan syarikat pembekal dan menguruskan kenderaan Spanko pada 90-an. Ketua SPRM Azam Baki berkata mereka termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan ketika itu. Dia dipetik oleh Berita Harian, program Cak Narah bersama pengawal media di Sarawak di Kuching. Hari ini, sebagai berkata, keterangan daripada semua orang terbabit perlu melengkapkan kertas siasatan berkenaan. Kita akan panggil sesiapa saja yang membuat keputusan pada masa itu, memutuskan untuk memberi projek kepada Spanko. Kita lihat sejarah penubuhan syarikat itu pada 98 atau 99. Jadi sesiapa saja ketika itu termasuk Perdana Menteri dan Menteri Keuangan, Mahathir lah, akan dipanggil untuk rekod kenyataan dan mengetahui apa yang berlaku. Spanko menjadi syarikat tunggal yang memegang konsensi membekal dan menyelangga kenderaan kerajaan sejak 93. Semalam Perdana Menteri menyifatkan kontrak perolehan Spanko sebagai hanya merugikan negara dan berjanji tindakan penguasaan oleh SPRM dan LHDN akan memerangi rasuah. Dia memetik kes Spanko sebagai contoh antara usaha kerajaan membasmi rasuah. Bulan lalu, SPRM menyerbu rumah seorang tycoon serta pejabat dan syarikat berkaitan dengan ahli perniagaan sebahagian siasatan ke atas Spanko. Alright. Yang disebut tadi itu, siapa Perdana Menteri tahun 1999 dan juga Menteri Keuangan? Mahathir. Okay, kita pun tahu. Tetapi Azam Baki dia tak extendkan. Tapi sebenarnya kalau kita perasan bahawa perkara tersebut berkemungkinan juga akan kena kepada Muhyiddin Yassin. Pendedahan oleh Dr. Mazli di dalam live saya, di dalam podcast saya dengan Dr. Mazli tempoh hari, mendedahkan bahawa bagaimana Spanko, sebuah syarikat yang 700 juta lagi mahal daripada the lowest bidder iaitu Nazar dan juga Berjaya, dapat projek bernilai 4 bilion ini. Dia punya
kos yang dia bagi ataupun apa orang kata jumlah yang dia bagi 700 juta lagi mahal daripada the next bidder. Sedangkan kerajaan pada 2019 telah memutuskan untuk apa tuan-tuan? Untuk mengambil Berjaya. Tetapi bila masuk pula kerajaan Muhyiddin Yassin pada tahun 2020, dia batalkan LOI tersebut sampai Vincent Tan Saman, digantikan dengan Sepangko. So, yelah, takkan tak dapat apa-apa? Itu soalan kita. Takkan tak dapat apa-apa kan? Mesti sesuatu akan berlaku. Mesti ada seseorang mendapat labanya. Kalau tidak, bagaimana tata kelola sebuah kerajaan yang kononnya bersih dan juga stabil? Sebab itu jadi best tu kan, bersih dan stabil, tiba-tiba menganugerahkan satu projek yang bernilai 700 juta, lebih mahal daripada apa orang kata the next bidder dapat projek tersebut. Jadi ini satu persoalan yang besar kepada kita, dan insya-Allah kata perkara ini akan dibawa ke muka pengadilan tidak lama lagi, perlahan-perlahan saya kata. Sebab itu tuan-tuan, dalam perkara yang kita sebut ini, kita boleh kata apa saja pada kerajaan lah, kan? Kita boleh kata apa saja, and people are trying to do as best as they can sekarang ini untuk undermine kerajaan ini, untuk undermine, untuk merendah-rendahkan usaha yang kita lakukan. Of course, cabaran dan dugaan itu ada, bukan senang. Bukan senang. Kita melawan arus sekarang ini tuan-tuan. Kita melawan arus. Tetapi arus itu kita kena lawan. Kita kena lawan. Kita kena kerah, kita kena gerakkan juga. Kalau tidak, kita akan menghadapi masalah. Alright? Okey geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Izwari. Inilah orang kata kroni, membela kroni. Dia ada orang kepercayaan dia seorang, orang kepercayaan dia ada satu syarikat dan menyediakan servis-servis sekian. Setiap kroni dia, setiap orang-orang dia akan ada servis macam-macam. Kadang-kadang satu kepala boleh dapat 6 projek, 6 servis, 3 ke 4, 5 servis. Dan bila dana dah masuk kepada syarikat itu untuk servis kerajaan, so dana pun masuk kat dalam poket mereka. Itulah orang kata kroni, membela. 4 bilion setahun ni, babe. Gila tak? Kira tak gila. Bayangkan, penjimatan berapa ratus juta. Ni projek 4 bilion ni, Anwar Ibrahim nak sangat-sangat. Orang siasat, SPRM siasat habis segalanya. Penyelewengan, salah guna kuasa. Lepas tu dengan duit yang dia dapat tu, apa dia buat pula? Dia pergi buka syarikat lain pula. Kena amla pula. Pengubahan wang haram pula. Inilah kemaruknya. Kemaruk nakkan kuasa. Of course ni puak-puak ni, mereka akan usaha ikhtiar untuk nak mendapatkan kekayaan. Kan? Anwar Ibrahim selalu cakap, korek kekayaan negara. Ni, korek bolot kekayaan negara ni untuk kaum-kaum keluarga dia, sepupu sepapat kroni dia, anak-anak menantu dia. Bolot kekayaan negara. Bolot duit negara. Apa projek yang boleh luluskan, apa projek mega yang mereka boleh buat. Sebab tu mereka syok sangat nak buat projek yang bilion-bilion. Sebab mereka tahu, kita duk dengar daripada zaman aku kecil, start aku berpolitik, daripada awal aku duk dengar commission. Kan? Persen, 10%, 5% di sebalik projek-projek tu. Itu yang mereka nak. Tambah pula kan, syarikat tu dia memang tak patut dapat, tapi boleh dapat dengan kos yang tinggi gila-gila orangnya. Kos yang tinggi nak abang ambil apa. Sedangkan ada orang menyediakan kos yang rendah. Kos yang rendah, servis yang terbaik dan anak tempatan punya syarikat sepatutnya kita kena terima. Tapi asbab ada kepentingan di dalam puak-puak dia, kumpulan-kumpulan dia, orang-orang yang dah bersama dengan dia terlalu lama, tu yang dia teruskan. Mahal pun mahal ya. Yang penting kami dapat setiap kepentingan kami. Inilah anak haram yang wajib kita tendang di dalam dunia politik Malaysia. Sebab hang telah menjadi Perdana Menteri yang paling lama di dalam Malaysia. Lepas tu rupa-rupanya hang hanya berlakon saja.
hanya berlakon, kononnya bergaduh dengan Muhyiddin, Muhyiddin pun kononnya bergaduh dengan Mahathir. Tahu-tahu bila dua-dua yang kalah, bila dua-dua ditolak oleh rakyat, dua-dua telah menjadi pembangkang, faham? Dia tengok, dia pada bersama-sama sekarang. Walaupun, oh ada lagi pisau, saya kena tikam belakang. Padahal orang yang sama. Mahathir, Muhyiddin. Apa yang Mahathir buat, diteruskan oleh Muhyiddin. Sebab mereka tahu, kepentingan untuk mereka ni, untuk nak bolot kekayaan negara ni. Wajib kena sumbat masuk ke dalam penjara. Ini bukan penganiayaan. Ini bukan kezaliman. Kalau memang benar, memang sah mereka didapati bersalah, wajib sumbat ke dalam penjara. Sebab apa? Mereka ni pengkhianat. Pengkhianat duit negara, pengkhianat duit rakyat, pengkhianat terhadap rakyat Malaysia. Memang betul-betul tak boleh pakai macam ni. Dia nak tutup segala-galanya kesalahan yang pernah dia buat dan juga kesalahan yang sedang dibongkarkan dengan menggunakan isu Melayu. Padahal dialah pengkhianat Melayu. Memang betul-betul tak boleh pakai punya puak-puak ni. Kita betul-betul kena hapus orang-orang macam ni lah di dalam politik Malaysia. Seperti mana mereka usahakan untuk nak menamatkan riwayat politik Anwar Ibrahim, kita perlu menamatkan riwayat puak-puak ni. Seperti mana Mahathir telah usaha untuk menamatkan riwayat Anwar Ibrahim, namun gagal. Dan Mahathir berusaha untuk nak menamatkan riwayat politik Najib Razak. Kita tak nampak lagi masa depan Najib Razak ni macam mana. Sebab dia pun pelbagai kes lagi ada belakang dia. Jadi inilah usaha-usaha pengkhianat. Walaupun kita tahu Najib adalah segorombolan daripada Mahathir. Dan Najib membawa budaya dan cara Mahathir. Tetapi apabila Najib berkuasa, apabila Mahathir bersetuju mengangkat Najib sebagai Perdana Menteri, tahun yang pertama, tahun yang kedua, Najib boleh ikut lagi Mahathir. Boleh ikut lagi cara Mahathir, penentuan Mahathir. Orang kata Mahathir boleh cucuk hidung Najib lagi lah. Tapi Najib cakap ini tak boleh. Of course Najib cakap, pasal apa buat macam ni? Patut kena buat macam ni, patut kena buat macam ni. Tapi apabila Najib mula melawan Mahathir, bila start menentang Mahathir, waktu itulah Mahathir bermula lawan terhadap Najib, menentang Najib. Sebab apa? Sebab Najib tidak ikut cakap dia, Najib tak meraihkan Mahathir, Najib tak ikut kata-kata arahan Mahathir. Malah yang terakhir, anak Mahathir telah kalah di dalam pemilihan parti UMNO. Start tu mereka berpecah. Dan naiklah Perdana Menteri mana pun, semua Mahathir pertikaikan. Sebab apa? Sebab Perdana Menteri yang naik tidak meraihkan Tun Dr. Mahathir. Tu ya pun. Cuba tengok kalau Anwar hari ni meraihkan Mahathir, lantik Mahathir sebagai penasihat. Projek-projek untuk anak-anak Mahathir diteruskan. Tiada siasatan terhadap anak-anak kekayaan anak-anak Mahathir. Mahathir sayang Anwar Ibrahim. Tapi sebab Perdana Menteri selepas-lepas tu tak buat seperti mana yang aku cakap tadi, tu yang Mahathir lawan ni. Sama macam Muhyiddin pun. Dia mengekalkan apa yang dibuat oleh Mahathir. Dia mengekalkan syarikat yang sama yang dia luluskan. Malah bukannya sikit-sikit anak berbilion, babe. Inilah orang kata pengkhianat. Pengkhianat. Sebab itulah mereka bubuh nama Perikatan Nasional tu bagus sangat. Pengkhianatan nasional. Pengkhianat nasional. Nasional tu kira macam negara kita. Jadi mereka pengkhianat lah. Memang mereka ni parti PAS, Parti Bersatu Perikatan Nasional hanya mampu jadi kerajaan dengan jalan khianat, dengan cara khianat. Mereka takkan mampu berjaya menjadi kerajaan, macam berjaya tubuh kerajaan dengan cara pilihan raya. Allah takkan izinkan. Sebab apa? Mereka menggunakan cara yang haram, cara yang halal, cara yang haram, sakau duit, solak duit, jana wibawa. Dan sebelum ni PAS tak pernah menang pilihan raya. Bukan sebab apa? Sebab ada di dalam golongan parti PAS tu, penganut-penganut PAS tu, hati mereka tak ikhlas. Walaupun ada, memang kita tahu, memang ada yang ikhlas, yang tulus-tulus ikhlas nak bangunkan negara Islam, nak bina negara Islam. Tapi segelintir di dalam parti PAS tu, demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan kedudukan, demi kuasa, demi duit ringgit, demi nak ada income, demi nak ada pencen,
Sebab tu Allah tak izinkan mereka menang. Hampa boleh tengok dah berpuluh tahun dah PAS masuk pilihan raya. Tak menang-menang. Dia hanya mampu jadi kerajaan negeri saja. Allah tak izinkan. Sebab apa kita boleh tengok sekarang ni baru-baru ni dekat Johor PAS tak dapat sambutan. Dekat Melaka, dekat Negeri Sembilan PAS tak dapat sambutan. Tambah-tambah Sabah Sarawak lagi PAS tak dapat sambutan. Ini semua kekuasaan Allah. Sebab hang merosakkan nama Islam, hang merosakkan wajah-wajah agama-agama Allah, hang merosakkan orang, hang merosakkan akidah fahaman ketaksuban seseorang tu. Sebab tu Allah tak izinkan. Sekarang ni hang bersama dengan pencuri-pencuri pengkhianat, kan? Hang dah nampak jelas kenapa menantu Muhyiddin tak berani balik. Hang dah nampak jelas. Takkan hang tak erti fikir, Habib. Anwar Ibrahim mengeluarkan kenyataan ada parti politik Melayu yang memerintah sebelum ni menerima dana judi, menerima duit judi. Anwar Ibrahim cabak minta saman Anwar Ibrahim kalau itu adalah kenyataan fitnah. Sampailah dia tak saman. Hanya mengeluarkan kenyataan kata kami akan saman, kami akan saman. Tapi tak saman-saman. Inilah pengkhianat. Cara untuk servis penyewa awam pun dia curi duit. Untuk kenderaan-kenderaan penyewa awam pun dia sakau duit rakyat juga. Apatah lagi daripada segi-segi lain. Apatah lagi daripada kementerian-kementerian pun dia boleh ambil. Itu dia boleh ambil dengan vaksin lah, dengan ventilator lah, dengan pelbagai. Pelbagai dia pernah ambil. Pelbagai apa benda yang dia boleh nampak, boleh buat duit, semua dia pernah ambil. Tu yang Alhamdulillah aku bersyukur sangat, aku puji sangat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebab dia pilah mana-mana pun, dia bagi ucapan, dia buat pelancaran, dia buat apa-apa pun, dia bertemu dengan penyewa-penyewa awam, dia ada program apa-apa, semua dia cerita lawan rasuah. Kita wajib amanah tabligh fatonah, kita wajib tanamkan sifat nilai sebagai seseorang, tanggungjawab seseorang, tanggungjawab dengan adanya kuasa, adanya jawatan. Selalu dia pesan. Selalu dia cerita negara kita sekarang ni bebanan yang tersangat besar sebab daripada penyakor-penyakor jerung-jerung yang dah curi duit negara ni. Tak ada duit hutang, tak ada duit hutang. Adalah yang beban negara dan rakyat Malaysia. Kerajaan-kerajaan yang akan main nanti ni tetap akan terbeban sebab daripada tangan-tangan jerung-jerung hak yang memerintah sebelum-sebelum ni. Sangat-sangat kuajak puak-puak ni. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum. Tolak parti PAS, tolak Perikatan Nasional.